Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Wah, ini adalah isu paling panas sekali sepanjang hari ini. Ianya bercerita tentang laporan polis yang dibuat oleh pejabat ataupun daripada Istana Negeri Perak sendiri. Ini memang paling panas punyalah. Ini gara-gara daripada perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab, menyunting dan cuba konon mempergunakan titah Ketua Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak, yaitu Sultan Nazrin. Sehingga kan dalam Malaysia kini dilaporkan Sultan Nazrin sebenarnya tidak memihak kepada mana-mana parti. Dan kalau kita tahu pun, semua institusi diraja termasuk yang di Pertuan Agong, termasuk Sultan-Sultan Melayu yang ada di seluruh Malaysia, mereka ataupun institusi diraja ini ialah institusi yang bebas. Mereka tidak menyokong mana-mana parti politik. Bahkan mereka ada kuasa semak dan imbang. Mereka ataupun raja-raja kita ini ialah yang menjalankan fungsi semak dan imbang dalam kerajaan negeri maupun kerajaan persekutuan. Jadi untuk mengaitkan institusi raja-raja dengan parti tertentu adalah sesuatu perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Jadi kita bersyukurlah kerana Sultan Nazrin dikatakan tidak memihak kepada sesiapa dan pejabat telah pun membuat laporan polis berkaitan suntingan video tersebut. Siapa yang buat? Orang dari mana, dari parti mana, ikuti terus ulasan ini kerana dalam ulasan ini anda akan dengar siapa yang bertanggung jawab menyebabkan mengheret Sultan Perak itu di dalam video tersebut. Pejabat Sultan Perak telah membuat laporan polis Sabtu lalu berhubung tindakan seorang wanita memuat naik satu klip video yang mengaitkan Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah, dikatakan bagi tujuan meraih kepentingan politik. Orang kaya Bendahara Sri Maharaja Tan Sri Dr. Muhammad Zahidi Zainuddin dalam kenyataan hari ini berkata, perbuatan itu bukan sahaja tidak beretika, malah secara tidak langsung mencemarkan nama baik baginda selaku Sultan yang memerintah negeri Perak. Beliau berkata, cara klip video itu diolah telah mengaitkan dan mengheret secara langsung atau tidak langsung kedudukan seorang raja pemerintah untuk tujuan politik kepartian. Ditegaskan bahawa Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Sultan Perak Sultan Nazrin Muhyiddin Shah tidak sama sekali memihak dan jauh sekali daripada memberikan sokongan secara terbuka kepada mana-mana kumpulan politik, katanya dalam kenyataan di Ipoh. Katanya video yang ditularkan itu merupakan petikan sebahagian kecil titah Sultan Nazrin ketika itu pemangku Raja Perak di Majlis Wacana Perpaduan Ummah bertemakan Perpaduan Ummah, Harapan, Realiti dan Cabaran, anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka pada 19 Februari 2013. Muhammad Zahidi berkata tindakan yang dilakukan itu dipercayai bertujuan mempengaruhi pengundi agar menyokong PAS dalam suasana menjelang pilihan raya negeri PRN melibatkan 6 negeri yang berlangsung pada 12 Ogos 2023 ini. Jadi rupa-rupanya tindakan ini dipercaya bertujuan mempengaruhi pengundi agar menyokong PAS. Ini ada netizen kata, ini adalah tindakan terdesak parti-parti tertentu. Dan mereka tanya, adakah ini tindakan walaun-walaun daripada parti PAS yang terdesak, kata mereka. Adakah ini tindakan terdesak nak menang ataukah ini tindakan yang menyedari mereka sedar? Kata mereka, adakah lepas PAS menyedari mereka sukar untuk menang, mereka sanggup buat apa saja untuk mahu menang, termasuklah menyunting ucapan atau titah daripada Sultan Nazrin. Beliau berkata, titah baginda itu syarat menghuraikan sejarah antara PAS dan UMNO, selain peringatan kepada kedua-dua parti untuk mencari jalan menjalinkan persefahaman dan kerjasama, meskipun memilih pendekatan politik yang berbeza. Titah baginda mengandungi 7.500 patah perkataan dan mengambil masa 90 minit semasa dizahirkan.
Bahagian yang memuji PAS hanyalah petikan pendek. Begitu juga pujian terhadap UMNO. Baginda memberikan ulasan seimbang antara dua buah parti politik Melayu itu dan turut menzahirkan peringatan agar kegairahan mendapatkan sokongan politik dan kuasa jangan sampai memecah belahkan bangsa dan memusnahkan negara, kata beliau lagi. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen anda. Kita bersyukur kerana pejabat Sultan Perak telah pun membuat laporan polis ini. Dan kita terfikirlah, apakah tindakan-tindakan seperti ini adalah tindakan terdesak nak menang? Itu pertama. Yang kedua, adakah dengan ini menunjukkan bahawa tindakan perbuatan seperti itu menunjukkan PAS mula takut akan kalah? Ialah hanya orang yang terlalu takut kalah yang akan membuat perkara pelik-pelik seperti ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu lagi keputusan yang paling pastinya menggemparkan Perikatan Nasional yang ada di Kedah. Disangkakan Perikatan Nasional akan menang mudah di kawasan ataupun di negeri Kedah. Ramai orang kata Perikatan Nasional akan menang mudah di Kedah, tapi rupa-rupanya ini yang berlaku. Gelombang besar memihak Perikatan Nasional di Kedah sudah berlalu, kata Mazir. Gelombang besar penolakan BN di Kedah seperti yang berlaku pada pilihan raya umum ke-15 telah reda dan berlalu, kata pengerusi BN Kedah, Mazir Khalid. Secara peribadi, Mazir berkata, dia yakin akan berlaku perubahan di Kedah pada PRN kali ini. Gelombang yang berlaku pada November tahun lalu memang sangat besar hingga membolehkan Perikatan Nasional mendapat terlalu banyak undi. Tetapi dalam PRU 14, iaitu sebelum gelombang itu wujud, PAS cuma menang 15 kerusi saja dan tidak dapat menubuhkan kerajaan. Yang menubuhkan kerajaan ketika itu adalah Pakatan Harapan PH, sebelum kerajaan itu diambil alih oleh PAS di tengah jalan. Kini, gelombang dalam PRU 15 sudah tiada dan kita kembali kepada keadaan asal. Katanya ketika ditemui media sewaktu berkempen di Kampung Kubang, Kenyeng di Padang Terap hari ini. Pada PRU 15 November lalu, Perikatan Nasional memenangi 13 daripada 14 kerusi parlimen yang dipertandingkan. Mereka yang tumbang termasuk Dr. Mahathir Mohamad dan anaknya Mukriz Mahathir yang pernah menjadi Menteri Besar sebanyak 2 kali. Malah kedua-dua mereka hilang wang pertaruhan masing-masing. BN pada PRN Kedah kali ini membentuk kerjasama dengan PH bagi berdepan PN dalam usaha merampas kembali negeri tersebut. Pada PRN Kedah 12 Ogos nanti, BN mempertaruhkan 15 calonnya berdepan cabaran PN, manakala PH bertanding di 16 kerusi. Jadi, tanpa ada gelombang dan angin yang kuat itu, maka saya jangkakan akan berlaku persaingan sengit melibatkan PN dengan gabungan BN serta PH bagi memerintah negeri ini, tambah Mazir. Pada pilihan raya 2008, BN digulingkan selepas Pakatan Harapan memenangi 18 daripada 36 kerusi, manakala PAS berjaya mendapat 15 kerusi. Bagaimanapun, kerajaan negeri pimpinan PH tumbang pada tahun 2020 menyebabkan pimpinan PAS Muhammad Sanusi Matnor menggantikan Mukriz sebagai Menteri Besar. Mengulas lanjut, Mazir berkata, rakyat Kedah mula menyedari betapa mereka tidak boleh menolak BN begitu saja setelah melihat perbezaan khidmat antara wakil rakyat BN dan PN di kawasan tersebut. Dalam PRU 15 yang datang, pada waktu itu bukan angin biasa-biasa, sebaliknya taufan atau ribut taufan yang menyebelahi PN. Penilaian untuk mengundi sudah tidak bergantung kepada khidmat, tetapi lebih kepada sentimen agar terus menolak BN
walau siapapun calonnya pada waktu tersebut, kata beliau lagi. Disebabkan itu saya sering ingatkan agar rakyat mengundi kerana perkhidmatan dan bukan kerana gelombang. Fikir semula apa manfaat yang mereka terima jika sekadar menderu mengikut gelombang tanpa menilai perkara-perkara lain termasuk khidmat bakal diberikan wakil rakyat, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tinggalkan komen Anda dan tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas Sanusi didakwa di mahkamah atas 2 pertuduhan, yaitu menghina Sultan Selangor dan juga mempertikaikan kewibawaan Sultan yang di-Pertuan Agong, kali ini timbul pula desas-desus. Adakah ada lagi pemimpin daripada Perikatan Nasional yang akan diheret dalam akta hasutan? Mereka semua bertanya, adakah apa yang diucapkan baru-baru ini oleh Muhyiddin Yassin juga akan menyebabkan beliau diheret ke mahkamah? Ini satu ulasan dipetik daripada sahbudin.com. Menulis dengan tajuk, Muhyiddin langgar garis merah 3R, yaitu Raja Bangsa Melayu atau bangsa-bangsa dan juga agama. Tindakan juga harus diambil terhadapnya, kata penulis sahbudin.com. Teliti apa yang pengurus CPN Muhyiddin Yassin sentuh dalam kempen ceramahnya semalam ini adalah jelas. Beliau telah menyentuh dan membuat tuduhan berkaitan isu 3R dalam kempen politiknya. Berikut adalah apa yang disentuh atau dituduh Muhyiddin itu. Pengurus CPN itu mendakwa kerajaan perpaduan sebenarnya ditakbir bukan Melayu. Susulan tiada rayuan di mahkamah berhubung isu kalimah Allah. Muhyiddin mendakwa ketika menggalas tugas sebagai Menteri Dalam Negeri, beliau menerima tekanan daripada DAP untuk tidak mengemukakan rayuan dalam kes tersebut. Semasa saya menjadi Menteri Dalam Negeri di bawah kerajaan PH, saya menggesa mereka merayu terhadap keputusan Mahkamah Tinggi mengenai hak wanita Sarawak menggunakan kalimah Allah. Di sebalik Anwar ada anggota parti DAP. Saya tahu kerana sebelum ini kita didesak tidak akan rayu, katanya dalam ceramah Jelajah Perikatan Nasional di Kapar. Anda boleh merujuk berita penuhnya itu daripada Free Malaysia Today. Berdasarkan apa yang disebut Muhyiddin dalam ceramahnya itu, tidak dinafikan lagi beliau dengan sengaja telah menyentuh isu 3R dalam ceramah politiknya. Bahkan aspek 3R yang disentuhnya adalah 2, yaitu agama dan kaum. Apabila terus mempertikaikan isu rayuan berkaitan kalimah Allah itu, walhal ia sudah banyak kali diberi penjelasan oleh kerajaan. Dalam penjelasannya sebelum ini, Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri berkata, tindakan kerajaan menarik balik rayuan keputusan Mahkamah Tinggi berhubung penggunaan kalimah Allah bertujuan untuk mengelakkan percanggahan dengan ketetapan Majlis Raja-Raja. Beliau berkata pihaknya merujuk kepada yang di-Pertuan Agong dan Seri Paduka Baginda telah beri pandangan supaya semua keputusan harus terikat dengan keputusan Majlis Raja-Raja, iaitu kalimah Allah tidak boleh digunakan di Semenanjung dan kelonggaran diberi hanya untuk Sabah serta Sarawak. Anwar menambah, penarikan rayuan tersebut memberi ruang kepada kerajaan untuk menambah baik ketetapan berkaitan kalimah Allah selaras pandangan dan nasihat Peguam Negara. Dalam hal ini, Muhyiddin secara terbuka dan berniat jahat turut menyentuh isu kaum dalam ucapannya yang menyentuh isu kalimah Allah adalah apabila menuduh kerajaan perpaduan pimpinan Anwar sebenarnya ditakbir oleh bukan Melayu. Apakah Muhyiddin buta dan tidak pandai mengira berapa jumlah Menteri Melayu Islam dalam kabinet berbanding bukan Melayu? Berikutan sentuhan Muhyiddin dalam isu 3R ini, bahkan 2 aspek sekaligus iaitu agama dan kaum telah disentuhnya. Di sebalik kerajaan dan pihak polis telah berkali-kali memberi amaran melarangnya, maka tunggu apa lagi? Selepas Sanusi Mak Noor, kini
Muhyiddin juga perlu disiasat dan patut segera didakwa di mahkamah. Muhyiddin telah melanggar garis merah yang ditetapkan oleh pihak polis. Ditulis oleh Sabudin Hussein, 31 Julai 2023. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda tentang isu yang paling hangat ini. Adakah Muhyiddin akan menyertai Sanusi di dalam pendakwaan kerana telah melanggar ataupun melepasi garis merah ditetapkan oleh pihak polis? Kita tunggu dan lihat. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu lagi pendedahan paling luar biasa yang kita dapat daripada Harapan Daily. Selepas tidak dicalonkan, legasi Nick Aziz seakan-akan terpadam akibat daripada tindakan tidak dicalonkan anak Nick Aziz dalam pilihan raya negeri baru-baru ini. Sehingga adik kepada almarhum Nick Aziz turut tampil mendedahkan perkara yang pada pendapat saya jarang-jarang kita dengar. Adik Nick Aziz kata jangan undi, atau dia kata jangan undi, biarkan kalah calon PAS, kata beliau, kerana dia kata itulah yang menyebabkan anak Nick Aziz ini tidak dicalonkan. Walaupun telah dinafikan oleh pemimpin PAS, namun apabila adik Nick Aziz telah mengatakan begitu, kita pun tak tahulah sejauh mana kebenarannya. Adakah ada insiden saman menyaman lepas ini? Kita pun tak tahulah apa yang mereka akan ambil keputusan. Namun yang pastinya, selepas anak Nick Aziz, yaitu Nick Abdu, tidak dicalonkan dalam pilihan raya kali ini, seakan-akan beliau membawa diri dengan mengisytiharkan. Dia kata ini tempoh paling sukar. Nick Abdu buat keputusan berehat daripada politik. Agak sedih juga saya membacakan petikan daripada Harapan Daily ini, kerana secara pribadi saya membaca beberapa perjalanan perjuangan selain daripada Nick Abdu, juga adalah bapa beliau, iaitu Tok Guru Nick Aziz, seorang ulama dan seorang pemimpin agama Islam yang luar biasa, pemimpin PAS yang juga luar biasa. Banyak ucapan-ucapan beliau yang membawa kepada perkara yang luar biasa. Tetapi apabila anak beliau yaitu Nick Abduh ini mengumumkan buat keputusan untuk berehat daripada politik, ini membuatkan kita memang bersedih. Kerana legasi Tuan Guru Tok Nick Aziz kelihatannya sekarang ini semakin pudar. Kecualilah beliau bangkit semula pada pilihan raya akan datang, ataukah Nick Abdu akan pindah parti yang mana lebih menghargai beliau. Ada pepatah mengatakan bahawa kalau orang itu dah tak menghargai anda, pergilah cari tempat lain yang lebih menghargai anda. Adakah anda setuju dengan pepatah itu? Dan apa pendapat kamu kalau Nick Abdu ni ambil keputusan menyertai Muhammad Sabu atau Mat Sabu masuk pula dalam parti Amanah? Kerana anda pun tahu Amanah ialah salah sebuah parti cebisan daripada PAS. Kalau dia pindah ke Amanah, mungkin ini akan memberikan kesan besar kepada perjuangan PAS di Kelantan khususnya. Susulan konflik dalaman PAS menyaksikan bekas ahli Parlimen Bacok Nick Abdul Aziz tidak tercalon untuk bertanding pada PRN Ogos ini. Perkabaran terbaru yang dikongsikan beliau pula lebih mengejutkan ramai. Menerusi hantaran ringkas di Facebook, Nick Abdu yang merupakan anak kepada bekas Menteri Besar Kelantan itu mengumumkan berpuasa dan berehat daripada arena politik tanah air. Menurutnya, ketika ini adalah tempoh paling sukar buat dirinya, beliau dan bondanya. Saya puasa dan berehat daripada politik tanah air untuk satu tempoh. Ia tempoh paling sukar untuk saya dan bonda, kata beliau. Semoga PAS bertambah gagah dengan kepimpinan terbaik untuk memacu masa depan negara, tulisnya. Difahamkan Nick Abdu mengambil keputusan itu selepas berlaku konflik selepas namanya tidak tercalon untuk bertanding Dun Cempaka.
Sebelum ini, wujud desas-desus bahawa Nik Abduh akan bertanding di kerusi Cempaka merupakan kawasan almarhum ayahnya. Malah Mursidul Ampas Datuk Seri Hashim Jasin turut mengesahkan bahawa Nik Abduh melepasi tapisan Majlis Syura sekaligus layak menjadi calon parti itu pada PRN nanti. Bagaimanapun, nama Nik Abduh terus tercicir daripada arena politik negara selepas namanya tidak tersenarai pada PRN. Media pada Sabtu lalu melaporkan bapa saudara Nik Abduh iaitu Nik Din mendakwa Muhammad Amar menjadi punca ketiadaan nama Nik Abduh sebagai calon pilihan raya PRN Kelantan. Daripada itu juga, jahat tak bagi Nik Abduh jadi calon. Adik Nik Aziz seru jangan undi Muhammad Amar. Wah, itu satu pendedahan yang paling luar biasa. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi dalam edisi isu yang selepas ini. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, akhirnya walaupun KJ tak masuk PKR, walaupun Sahrir Hamdan tak masuk PKR, walaupun mereka sekarang ini tak tubuh parti baru, walaupun sekarang ini mereka tak ikut politik ataupun tak bertanding dalam PRN yang akan datang ini, tetapi akhirnya dua pribadi yang pada pendapat saya sebagai penganalisis dan pemerhati politik bebas, saya berpendapat Khairi Jamaluddin dan Sahrir Hamdan ini ialah pribadi ahli politik ataupun aset negara yang amat berkualiti yang tidak patut dibiarkan. Mereka ini hanya tunggu masa untuk meletup sebenarnya menjadi pemimpin masa depan yang luar biasa. Diakui sendiri oleh ramai pemimpin yang ada di Malaysia. Tetapi apakan daya, kadang-kadang adalah kesilapan-kesilapan langkah yang kita semua tahu tidak akan terlepas daripada sesiapapun. Namun, berita baiknya ialah ini kali pertama dua pribadi ini iaitu Khairi Jamaluddin dan Sahrir Hamdan tampil memuji pendekatan ekonomi madani yang dilaksanakan oleh Anwar Ibrahim dan Rafizi Ramli melalui Menteri Ekonomi tersebut. Wah, kalau pada pendapat saya, kalau sudah Sahrir Hamdan dan juga KJ mengakui pendekatan ekonomi madani yang diumumkan oleh Anwar Ibrahim baru-baru ini adalah pendekatan yang baik, teratur, kemas dan sebagainya, mengapa anda tak percaya lagi? Sebab dua pribadi ini adalah orang yang boleh kata pemerhati politik bebas Malaysia sekarang. Mereka tidak menyebelahi sesiapa. Kalau kita lihat di dalam live mereka dalam podcast berhenti sejenak, kita boleh lihat mereka ni hentam siapa saja. Siapa saja, isu apa-apa saja pun mereka akan ulas. Tidak pedulilah daripada kerajaan kah, pembangkang kah, mereka akan ulas. Dan yang terbaiknya, KJ dan Sahrir turut mengulas ataupun terus mengkritik, terus memberikan cadangan tentang kerajaan perpaduan yang ada sekarang ini. Kita pernah lihat mereka tetap mengondem ataupun tetap mengomplain. Mereka tetap mengecam beberapa tindakan yang dibuat oleh kerajaan perpaduan. Kita dapat lihat itu adalah sesuatu yang bebas. Tapi apabila mereka memuji pendekatan ekonomi madani yang diumumkan oleh Anwar Ibrahim baru-baru ini, bermaksud itu adalah komen yang telus, komen yang tepat, dan komen yang bertanggung jawab. Kenapa? Sebab tidak memberikan apa-apa keuntungan kepada mereka. Jadi apa yang mereka cakap itu dari hati mereka tanpa ada keuntungan mereka. Melainkan orang yang menyokong kerajaan perpaduan daripada kerajaan perpaduan, itu kita tahu itu kepentingan mereka. Tapi kalau orang yang tiada kepentingan langsung yang mengomen, yang memberikan pendapat tentang ekonomi madani yang diumumkan Anwar, itu adalah sesuatu yang sangat positif. Ekonomi madani demi memperkasa rakyat yang dibentang Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi gambaran visi ekonomi lebih jelas yang dinantikan oleh rakyat, kata bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin. Beliau berkata, dua pergerakan bebas dalam ekonomi
Dua pergerakan besar dalam ekonomi yang telah digariskan, iaitu menaikkan siling dan lantai juga perkara yang wajar dipuji, kata Khairi Jamaluddin. Perdana Menteri telah melukiskan gambar ataupun lukisan yang jelas. Kita berada di mana? Kekurangan pertumbuhan enjin yang baharu, jurang yang besar antara pendapatan isi rumah dan pertumbuhan ekonomi dalam Malaysia, terjurus dalam kitaran kemalaysiaan dengan gaji rendah dan kurang berdaya saing. Beliau bukan hanya datang, kata beliau bukan hanya datang dengan masalah, tapi dengan penyelesaian. Saya suka ini. Apa yang saya suka, beliau telah menggariskan dua pergerakan besar dalam ekonomi kita. Menaikkan siling dan menaikkan lantai, katanya menerusi siaran postcard Keluar Sekejap pada Sabtu. Khairi menambah, dengan menaikkan siling, Malaysia mampu terbang jauh menjadi peneraju ekonomi serantau Asia, dunia, destinasi pelaburan serta industri berteraskan digital. Maksudnya, beliau tak halang ekonomi berteraskan modal ini terbang. Tetapi pada masa sama, falsafah ekonomi Perdana Menteri jelas, dia tak mahu siling itu terbang saja. Dalam orde ekonomi liberal, siling saja terbang tapi lantai tak naik, lantai tetap di paras yang sama atau lagi teruk, lantai itu jatuh. Syarikat kita jadi gergasi dunia, pelaburan besar datang ke Malaysia. Tak guna kalau siling terbang, kalau lantai tak naik. Maksudnya, peningkatan hidup rakyat ada kejelasan sekarang, kata beliau lagi. Mendengar ulasan bekas Menteri Kesihatan itu, bekas Naib Ketua Pemuda UMNO, Sahril Hamdan dengan nada seluruh berkata, Khairi bukanlah pro Perikatan Nasional PN seperti didakwa. Kalau sesiapa rasa KJ pro PN, boleh ambil klip 2 minit itu. Bagaimana KJ telah menerangkan begitu jelas naratif ekonomi madani yang dilancarkan Perdana Menteri, kata beliau. Saya setuju. Ini adalah dokumen falsafah ekonomi dan hala tuju ekonomi yang paling tuntas selepas model ekonomi baru di bawah Najib, kata beliau lagi. Apa pendapat kamu semua? Sila tinggalkan komen anda. Adakah dengan pengakuan daripada Khairi Jamaluddin ini, dengan pendedahan daripada podcast Keluar Sekejap antara Khairi Jamaluddin dan Sahril ini memberikan kesan besar dalam kempen pilihan raya kali ini? Jangan dilupa, Khairi dan Sahril mempunyai pengikut yang sangat besar dalam kalangan orang muda. Satu kali mereka cakap, pengaruhnya sangat besar. Saya fikir secara pribadi, apa yang dikatakan oleh Khairi Jamaluddin dan juga Sahril Hamdan ini pastinya akan membawa kesan besar dalam kempen pilihan raya pada kali ini. Dan saya rasa ini dapat dilihat menjadi satu kajian lapangan daripada Khairi dan juga Sahril. Adakah apa yang mereka cakap ada pengaruhnya? Kita tengoklah nanti. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini satu kejutan bagi Sanusi. Keputusan daripada mahkamah yang paling ditunggu-tunggu Anwar akhirnya mengejutkan Sanusi. Saudara-saudara sekalian, hari ini daripada Malaysia Kini dipetik sebagai berkata, mahkamah telah pun mengeluarkan larangan supaya Sanusi tidak bercakap soal akhlak Anwar. Jadi Sanusi ini dia lebih kena berhati-hatilah dalam kempen kali ini. Kerana kalau dia tersilap cakap macam baru-baru ini, dia tercakap tentang perkara yang sehingga dia dibawa ke muka pengadilan, ke mahkamah gara-gara didakwa dalam akta hasutan, kerana dikatakan telah pun didakwa menghina Sultan Selangor dan Sultan yang di Pertuan Agong. Jadi jangan saja sampai kali ini sudah diberi amaran oleh mahkamah, masih juga Sanusi langgar, itu memang akan menyebabkan lebih besar masalah kepada Sanusi. Hari ini mahkamah mengumumkan di Mahkamah Tinggi Alusta
membenarkan permohonan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mendapatkan injuksi sementara terhadap Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Maknor bagi menghalangnya daripada terus mengeluarkan kenyataan mengaitkannya dengan perlakuan tidak bermoral. Peguamnya, Sangkara Nair mengesahkan bahawa Mahkamah Sivil membenarkan permohonan ex parte berhubung saman fitnah Anwar terhadap Sanusi. Anwar menyaman Sanusi berhubung ucapannya semasa kempen pilihan raya umum ke-15 di Tambun pada November tahun lalu yang menyebut Planatif sebagai tiada akhlak. Sangkara berkata bahawa perintah yang dikeluarkan semalam adalah sementara menunggu pelupusan kes sivil utama. Hakim Mahkamah Tinggi Alur Serta Mahazan Madtaib memerintahkan Sanusi untuk tidak lagi mengeluarkan atau mengulangi dan menerbitkan kenyataan berkaitan dengan saman fitnah yang difailkan Anwar. Hakim juga memerintahkan Sanusi perlu mematuhi prinsip atau perintah injuksi itu dengan serta-merta selepas perintah berkenan disampaikan kepadanya. Saudara-saudara sekalian, apa pendapat kamu semua? Adakah Sanusi akan terlanjur cakap nanti dalam kempen? Kerana ada netizen yang pernah kata Sanusi ini bagi ucapan tak fikir-fikir dulu terus ucap saja, sehingga kan Zahid Hamidi pun berkata terlanjur kata buruk padahnya kata Zahid Hamidi, dan Anwar juga telah pun memberikan kata-kata sebelum ini kepada Sanusi. Anwar kata memang nasib, apa boleh buat, nasib Sanusi lah, kata Anwar apabila mengaitkan atau ditanya tentang insiden pendakwaan akta hasutan terhadap Sanusi kerana didakwa menghina Sultan Selangor dan juga Sultan yang di Pertuan Agong. Jadi ini satu perkara yang kita harap Sanusi tidak ulang lagi untuk bercakap tentang soal akhlak Anwar. Kerana kalau tidak, masalah beliau makin akan bertambah dan bertambah. Takut-takut nanti dicakaplah pula itu adalah isu politik. Tapi sebenarnya kesilapan peribadi sendiri. Apa komen kamu sendiri atau apa komen kamu tentang isu kali ini? Mahkamah larang Sanusi cakap soal akhlak Anwar. Adakah Sanusi akan tersilap langkah? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, sudah lama kita tidak mendengar berita ataupun kabar daripada bekas Perdana Menteri kita yang digelar sebagai keluarga Malaysia, iaitu Ismail Sabri Yaakob. Sejak beliau bukan lagi Perdana Menteri dan tidak memegang apa-apa portfolio di dalam UMNO juga di dalam kerajaan, beliau seakan-akan diam membisu, hilang entah ke mana dan tidak ada berita langsung. Saya sibuk juga mencari data ataupun perkembangan terkini daripada bekas Perdana Menteri kita Ismail Sabri Yaakob ini. Namun demikian, beliau seakan-akan hilang begitu saja. Salah seorang Perdana Menteri yang tiba-tiba hilang begitu saja, selain daripada Tun Abdullah Badawi, beliau adalah antara Perdana Menteri yang apabila telah bukan Perdana Menteri lagi, senyap begitu saja. Namun kali ini Ismail Sabri Yaakob tampil memberikan komen berkaitan siapa yang akan menang dalam pilihan raya negeri akan datang ini. Wah, jadi sebelum saya teruskan, saya sampaikan apa ramalan Ismail Sabri Yaakob. Sila tinggalkan komen kamu semua, apa ramalan kamu dalam pilihan raya 6 buah negeri akan datang ini. Siapakah yang akan menang dan siapakah yang akan kalah, ataupun siapakah yang mungkin akan langsung tak boleh dapat wang deposit mereka. Ini adalah komen daripada Ismail Sabri Yaakob apabila beliau ditanya siapa yang akan menang dalam PRN akan datang ini. Rupa-rupanya Ismail Sabri Yaakob
enggan membuat ramalan keputusan PRN ini. Saya pun tak tahu, saya pun tak dapat ramal kenapa Ismail Sabri Yaakob enggan membuat ramalan. Padahal, pada pendapat saya, sebagai salah seorang ahli dalam UMNO yang juga Barisan Nasional dalam kerajaan kerajaan perpaduan, Ismail Sabri Yaakob patutnya memberikan komen yang positif, yaitu sekurang-kurangnya memberikan harapan bahawa kerajaan perpaduan boleh menang. Tapi tak tahulah kenapa Ismail Sabri Yaakob enggan membuat ramalan terhadap keputusan ini. Ialah netizen bagi komen, mereka kata sekurang-kurangnya dia berilah sokongan moral, sekurang-kurangnya kata ada harapan menang, besar kemungkinan menang. Begitu bolehlah kan. Sekurang-kurangnya bagilah motivasi, kata mereka lagi. Ada juga yang menulis mungkin beliau kata begitu sebab beliau kecewa ataupun mungkin tidak berapa selesa apabila melihat Zahid Hamidi makin gah di puncak kepimpinan UMNO. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob enggan meramal kemenangan mana-mana parti dalam pilihan raya akan datang ini. Bekas Perdana Menteri beri alasan tidak mahu melemahkan semangat jentera Barisan Nasional dalam PRN di Kedah, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Selangor, Terengganu dan Kelantan. Kalau kata 5-1 nanti, mungkin demrasle melemahkan semangat jentera kita. Mungkin jentera kita, pembangkang pula lebih bersemangat. Jentera dia, kata beliau. Ada pro dan kontra kalau kita beri pandangan, kata beliau. Yang pentingnya sekarang ini, saya dah kata BN mana-mana pun kita anggap sebagai underdog, bukan pilihan supaya kerja lebih kuat, kata beliau lagi. Usaha kita lebih daripada biasa. Kalau semua bekerja keras, saya yakin kita boleh menang. Katanya selepas program sepetang calon DUN Dewan Undangan Negeri Johor, Saiful Yazan Sulaiman. Bekas Perdana Menteri itu sebelum ini meramalkan PN akan menang muda. Bekas Perdana Menteri iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad sebelum ini meramalkan PN akan menang muda 5-1 dalam PRN akan datang. Dr. Mahathir berkata gabungan itu mempunyai potensi baik untuk mengekalkan kuasa di Kelantan, Terengganu dan Kedah dan merampas Selangor serta Negeri Sembilan namun tidak dapat menembusi Pulau Pinang. Mengulas lanjut, Ismail Sabri yang juga ahli Parlimen Berar berkata, BN perlu bersikap underdog agar jentera parti bekerja lebih kuat dan memastikan kemenangan. Katanya sekiranya mereka terlampau yakin, pihaknya khawatir akan menyebabkan mereka kalah dalam pilihan raya. Ini pernah berlaku di Parlimen Pekan kalau tidak silap saya. Ada satu perkampungan orang asli, ada 5 pengundi. Kita kata takkan 5 pengundi itu menyebabkan kita kalah. Akhirnya kita kalah dengan 5 undi. Ini pernah berlaku, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.